Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kepada semua. Untuk sesi kali ini, saya akan cover topik macam mana cara efektif dan powerful untuk anda urus ejen anda. Okey? Jadi, kepada founder dan stokis yang tengah join kita punya live kali ini, boleh take note, okey? Apa yang anda boleh buat untuk urus ejen anda. Okey. Jadi kita mulakan. Untuk sistem ejen, okey. Sebenarnya ramai yang suka datang dekat kami, okey. Dan bertanya soalan macam mana nak rekrut ejen, macam mana nak ramaikan ejennya. Okey, sebab ramai, okey, saya faham ramai yang tengah ada isu macam mana nak kembangkan ejen. Apa yang diorang fikir hanyalah macam mana nak dapat ejen ramai, macam mana nak dapat dropship ramai. Okey, tapi yang sebenarnya, okey, yang sebenarnya ada elemen lain yang dia kena fikir. Bukan sekadar rekrut je sebenarnya ejen ni. Okey, bukan isu rekrut sahaja yang anda perlu fikirkan sebenarnya. Okey, sebab apa? Ramai yang ingat bila ejen join je dia punya team. Okay, jadi pengedar dia, ejen akan beli stok. Ejen akan beli stok dia huru-hara. Lepas tu, ejen akan keep on restock. Dia fikir macam tu. Sedangkan ada formula yang dia kena tahu, okay, dia kena tahu apa nak buat untuk urus ejen ni. Okay. So, tadi saya cakap ada rekrut. Okay, rekrut tu sikit je sebenarnya. Sebenarnya yang lagi besar dia adalah urus. Okey. Rekrut, saya boleh cakap ni dalam 30%. Yang dia nak urus tu lah sebenarnya yang dia kena lebihkan. 70%. Okey, 70% urus ejen. Okey. So, macam mana nak menjayakan sesebuah tim ejen adalah, okey, apa yang anda perlukan adalah formula ORTER. Akronim dia adalah ORTER. Okey. ORTER. Okey, boleh nampak ORTER. Okay, saya nak depankan lagi. Okey, kalau boleh nampak tulisan dekat whiteboard ni, boleh tak tolong komen? Nampak? Ya, nampak. Okey, jadi saya boleh teruskan. ORTER, okey. O ni apa? O ni apa? O yang pertama adalah organize. Okey, organize. Okey, nak organize apa? Okey, apa benda yang nak diorganizekan? So, first kali sebelum mula, okey, you kena organize sebelum bermula, bukan selepas anda dah set up team agent tu. Okey. So, kepada orang yang baru nak buat, yang baru nak cari produk apa semua tu, satu advantage lah sebab dia baru nak mula tapi dia dah dapatkan ilmu ni dulu kan. Sebab tu orang cakap bila kita nak berniaga ke, bila kita nak buat apa-apa lah, apa-apa pun seboleh-bolehnya kita ada ilmu dan mentor, betul? So, tapi kalau anda dah mulakan sistem ejen ni tapi anda baru je, ni anda kena reorganize lah. Okay? So, jika anda ni baru, anda kena organize. Organize lah sebelum, bukan selepas. Sebab apa? Perancangan teliti untuk sistem ejen ni. Perancangan untuk semua ni, macam mana nak urus ni, anda kena ada dah sebelum mulakan. Sebab bila ejen dah join, anda akan ada hadapi isu-isu lain yang boleh berbangkit. Contohnya, apa level nak guna, apa commission dia kalau ni rekrut ni jadi, akan banyaklah isu-isu berbangkit nanti. Dia bukanlah satu isu yang masalah yang teruk, bukan. Maksudnya mestilah akan ada isu sebab anda deal dengan manusia, betul? So akan adalah kata ni kalau ni jadi dropship nak naik ejen, so macam mana ejen ni apa semua kan. Okay. So anda kena susun, organize sebelum bermula. Okay. Sebelum bermula, bukan selepas. Okay.
Dan anda kena, apa lagi anda kena organize? Contoh dia, level pengedar. Okay, cara urus ejen ni. Okay, usahakan ada ejen contoh. Okay, anda kena susun juga siapa atau usahakan ejen contoh anda. Apa itu ejen contoh? Ejen contoh ni, okay, dekat sini, okay. Ejen contoh ni adalah seorang yang, bukanlah seorang, mungkin boleh jadi beberapa orang yang anda dah aim. Okay, contohlah macam saya suka kalau anda start dengan dropship kan. Dropship tu dia dah join team. Mungkin dia tu asalnya pengguna, customer ke apa kan. Lepas tu dia jadi dropship. Okay, dari dropship tu anda dah biasalah bila di dalam team kita ni, kita kadang kita boleh, bila ejen tak ramai lagi, kita biasanya leader sendiri akan nampak potential ejen-ejen kita tu, betul? Okay, bila kita dah aim, okay, aku nak dia ni, aku nak offer sebagai leader kepada team-team dia lain tu. So that anda dah macam orang kata apa, kita tapis lah. Okay, ataupun kita boleh juga, siapa nak apply, boleh juga macam tu. So anda boleh tengoklah dia punya dia punya kelayakan tu. Okay, boleh tengok dari segi posting dia, semangat dia. Okay, dalam group tu dia macam mana engagement. Okay, so usahakan ejen contoh. Sebab apa? Okay, bila anda dah dapat dah orang-orang ni lah yang anda kena selalu bakar yang lain. Sebab orang akan lebih terinspirasi bila ada ejen contoh ni dalam team. Jadi orang mungkin akan rasa macam cemburu. Okay, cemburu yang bagus lah. Cemburu nak jadi macam dia ni. Okay. Apatah lagi kalau situasi dia sama. Contoh, dia ni dulu kerja. Lepas tu sebab PKP ke apa, dia kena buang kan. Jadi lepas buang, mula-mula memang serabut, masalah family apa semua, tak cukup duit nak beli pampers anak ke apa benda ke. Jadi orang yang ada masalah sama dengan ejen contoh ni, mereka ni pun akan terasa yang diorang akan ada hope. Okay, diorang akan ada satu harapan baru untuk jadi macam ni. Lebih ramai lagi yang akan terinfluence. Sebab tu you kena ejen contoh. Okay, betapa pentingnya. Okay, lepas tu aturkan. Okay, kemudian apa yang anda perlu susun adalah aturkan career path ejen anda. Okay, aturkan atau tunjukkan. Okay, sebab okay, dalam kehidupan kita ni, okay, boleh tak saya teruskan, boleh tak komen dekat bawah kalau setakat ni you all boleh follow apa yang saya boleh cakap ke, macam mana, terlalu laju ke apa ke. So harap semua boleh faham, sebab saya cuba sampaikan dengan agak cepat. Okay, sebab kita nak cover banyak juga kan. Okay, so boleh komen. Teruskan. Okay, so apa yang dimaksudkan, kenapa saya cakap penting ni? Okay, first of all, okay, sebelum tu saya disclaim dulu, tak semua sistem ejen sesuai pun ada career path ni. Sebab mungkin contoh dia jual tudung ke, okay, mungkin dia nak dropship je. Dia nak ejen tapi dia nak dropship je. Dia belum nak ke arah ejen dengan stokis lagi. Jadi kalau, dan dia dah buat result dengan apa yang dia buat tu, okay, anda tak perlu tukar Anda tak perlu tukar apa yang anda dah buat sekarang ni. Teruskan. Okay, ni saya suggestkan untuk orang-orang yang rasa macam dia sesuai, produk dia sesuai. Okay, sebab career path ni bermaksud apa? Okay, bila kita cakap, bila ejen baru join, kita cakap dekat dia, okay, Ani, contoh dia Ani, nama dia Ani, nak tak kalau awak sekarang ni saya ajar, saya akan guide awak untuk dapat pendapatan sekurang-kurangnya RM800 bersih sebulan. Okey tak? Okey tak Ani? Tanya dia macam tu kan. Okey. So dia kata okey, mestilah okey kan, daripada dia duduk rumah je tak ada buat apa. So dia dapat join team, so dapat 800. Lepas tu tunjuk kat dia, okey, nak tak sekarang ni
Okay, nak tak sekarang ni saya tunjukkan macam mana daripada 800 ni boleh jadi 4,000 sebulan. Okay, so tunjukkan dekat dia macam mana dia boleh dapat 4,000 sebulan dengan cara cepat dan berkesan, iaitu dengan dan zero cost, of course, okay, sebab kita pakai sistem agent, dia tak pakai FBX kan. So dengan cara kembangkan pasukan sendiri. So tunjuk dekat sini career path. So tunjuklah dekat dia. Mula dia boleh jadi DS, lepas tu lama-lama dia boleh jadi leader DS, leader agent ke apa, ataupun master agent ke whatsoever kan nama. Okay. So sebab apa? Sebab apa kita perlu tunjukkan career path? Okay. Okay, manusia ni dia sukakan progress dalam hidup dia. Okay, dia sukakan pangkat. Okay, so dia sukakan income lebih. Kan? So why not, kalau produk anda sesuai, anda boleh tunjukkan career path daripada awal lagi dia join team agent anda. So ni anda kena organize. Ini adalah contoh untuk organize you punya agent, team agent tu. Okay, faham? So kita proceed kepada R. Okay, akronim R, iaitu recruit. Okay, recruit. Okay, saya nak guna marker biru. Okay, so that dia lain sikit daripada yang atas ni. Okay, kita dah dekat recruit ya. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh komen dekat bawah. Silakan. Okay. Alright. So, ini kan macam topik hot lah. Macam actually untuk macam apa yang kami faham, siapa-siapa pun dalam team agent ni biasalah diorang nak agent yang ramai apa semua kan. Okay, anda tahu tak apa sebenarnya ciri-ciri agent yang semua orang nak? Okay. Siapa nak tahu boleh komen. Saya nak. Okay. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri agent. Okay, kita tulis dekat recruit. Ciri agentnya adalah RAP. R adalah ramai. Ramai, aktif dan pandai buat sale. Ini adalah ciri-ciri ejen idaman. Betul? Ciri-ciri ejen idaman lah. Ciri ejen idaman. Wah. Okay. Cuba tanya diri sendiri, adakah anda dah menjadi leader idaman ke belum? Nak ada ejen idaman tapi leader belum jadi leader idaman. So macam mana tu? Okay. So jangan risau, leader idaman nantilah advance sikit kan. So ni kita belajar dulu yang basic foundation dia. Dia kalau nak apa-apa pun kita nak kukuhkan kita punya ni, kita kena kukuhkan yang basic dulu. Apa-apa pun, betul? Okay. So ciri-ciri ejen idaman yang semua orang, semua leader idamkan, iaitu ejen yang ramai, ejen yang aktif, ejen yang pandai buat sale. Betul? So, ke ada yang tak nak? Ke ada yang nak ramai je tapi tak pandai buat sale pun tak apa? Okay. So, saya faham memang ramai nak yang ramai aktif dan pandai buat sale. So, macam mana you nak dapat ciri-ciri ni? You kena formula author ni lah. You kena fahamkan betul-betul, susun, lepas tu apply apa yang the best untuk team anda. Okay? So, RAP. Dan ada 3 kunci. 3 kunci untuk anda rekrut. Okay. Apa 3 kunci tu? Kunci dia. 3 kunci rekrut. Okay. K. Ada 3 K. Okay. 3 K. K yang pertama. K yang pertama adalah okay, kuantiti baru quality. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan kuantiti baru quality adalah okay,
mungkin tak semua orang bernasib baik terus jumpa stokis yang terus ada duit nak tiba-tiba saya nak beli produk lah, nak beli 10,000. Lepas tu nanti saya memang dah ada team. Saya memang dah ada team, saya nak jualkan produk awak ni. Mungkin lah ada ramai-ramai kat sini, mungkin ada yang bernasib baik macam tu. Tapi saya pun kalau macam saya sendiri, okey, pandangan saya sukakan ejen yang bermula dari bawah. Sebab apa? Sebab contoh daripada customer kita dah ada ramai customer. Lepas tu customer tu jadi dropship. Bila dia jadi dropship tu, dia jadi dropship sebab apa? Sebab dia puas hatilah dengan produk kita kan. Biasanya dia sendiri yang akan offer diri dia. Dia nampak pula peluang jadi ejen tu, dia nak jadi ejen tu. Lepas tu bila dia jadi dropship, dia jadi ejen, dia jadi master ejen, lepas tu dia jadi stokis. Okey. Bila orang-orang yang macam ni, ni saya just share. Bila orang-orang yang macam ni, dia akan lebih orang kata dia akan lebih tahu selok-belok kita punya sistem. Dia dah tahu undang-undang, dia dah tahu kita punya language, dia dah tahu kita punya kelebihan produk tu, dia dah guna. Berbanding dengan orang yang tiba-tiba ada duit selepuk, dia nak jadi stokis kita. Tapi kalau orang tu dia dah ada duit, adakah kita nak tolak? Saya nak beli ni, 10,000 mungkin banyak sangat, 5,000 kan. Saya dah ada 5,000, saya nak jadi stokis. Kita nak tolak ke kita nak paksa dia jadi dropship dulu? Come on lah. Kan duit fast cash tu. Ambil lah. Tapi kita bukanlah sekadar ambil kan. Kita nak suruh dia ikut kita punya modul jugalah. So, tapi tak ramai lah. Biasanya kita lebih suka susun kan. Daripada dia bawah, dia naik atas. So that biasanya lah, kebiasaannya, saya tak cakap semua. Biasanya stokis-stokis yang macam ni lah yang akan lebih gila-gila punya, all out. Sebab dia nampak apa yang dia dapat bila dengan tim kita. Dan dia lebih setia, dia yang akan backup kita kalau apa-apa pun. Biasalah. Quantity baru quality. So macam mana cara dia? Ramaikan lagi dropship, ramaikan lagi agent. So that dari situ kita akan tapis dia. Tapis kita akan dapat lagi lebih ramai lagi ejen-ejen yang stokis-stokis yang berkualiti. Ejen ke, master ejen ke, master stokis ke yang lebih berkualiti. Dengan cara kita quantity dulu. Kunci dia adalah quantity baru quality. Yang kedua adalah yang kedua adalah consistent. Consistent. Alright. Consistent. Tahu tak? Dosa besar, dosa besar yang bukanlah dosa yang tu kan, bukanlah dosa pahala tu. Dosa dalam bidang bisnes, kalau you buat sistem agent tapi you stop recruit agent. Itulah antara faktor yang menyumbang kepada kegagalan. Sebab apa? Konsisten. Jangan berhenti stop recruit agent. Itulah dia punya kunci dia. Kalau you nak ramaikan you punya team agent, you kena konsisten. Jangan stop. Kalau ada stokis yang stop, kalau ada master agent yang stop, leader nak stop macam mana kan? Leader kena jalan terus. Jalan terus, kembangkan lagi team, cari orang baru, jangan down. Don't give up. Sebab seorang lari 10 datang lah. Cakap macam tu. Kita kena konsisten. Walaupun ada orang yang ada masalah ke apa benda ke, kita sebagai leader kita tak boleh down kan. Ramai lagi ejen-ejen, stokis-stokis dropship yang lain yang nak perlu dijaga dia punya periuk nasi. Jadi tak boleh give up. Dalam recruit agent. Alright. So, yang ketiga adalah kembangkan. Kembangkan agent. Ini adalah formula terpantas. Terpantas untuk recruit agent. Sebab apa? You bayangkan sebab apa sistem agent? Sebab apa Pak Long selalu cakap sehari manusia, semua manusia Allah bagi adil. Allah tu maha adil. Tak kisahlah anda Perdana Menteri ke, jururawat ke, siapa pun, sama je semua.
Kenapa aku ambil contoh Perdana Menteri ya? Don't worry, Perdana Menteri dengan saya tak ada apa-apa hubungan. Okay. Perdana Menteri ada 24 jam sehari. Okay. Siapa-siapa pun, saya pun, anda pun 24 jam. Tapi macam mana anda nak ada 240 jam sehari adalah dengan cara anda ada 10 orang pasukan yang bersama anda untuk jualkan produk anda tu. Jadi automatik. Anda tengah kat sini, okay, contohlah saya kan. Saya tengah cakap ni, seorang dekat rumah tengah close, tengah follow up, tengah WhatsApp, tengah jumpa COD. Betul? Ke anda boleh macam split kan? Split diri tiba-tiba pergi COD. Mana boleh kan? So, sama juga dengan kembangkan ejen. Okay, kembangkan ejen. Okay, contoh anda seorang, contohlah anda seorang, kalau seorang lah, satu individu boleh buat 40 ejen 1 bulan. Okay, 1 bulan. Tapi, apa jadi kalau anda ada 10? Okay, 10 ejen yang kembangkan, anda akan ada, okay, HQ akan ada 400 ejen baru. Okay. Okay tak? Okey ke tak okey? Sebab apa? Itulah saya pelik. Kenapa? Kenapa anda tak buat sistem ejen? Bukan anda lah, anda yang kat luar. Anda tengah nak buat sistem ejen kan? Ataupun dah buat. Okey, bagus. Sebab anda boleh kembangkan anda punya team tu, dropship baru contohnya kan? Anda boleh buka mindset dia, kenapa nak kena cerita lah kan? Kenapa kena ada sistem ejen ni? Apa semua, okey? Beritahu kelebihan dia apa semua. Dan automatik brand pun boleh tersebar. Okey. Lepas tu lebih mudah lagi lah. Maksudnya kita kerja berjemaah. Kan Pak Long ada share pasal OPK lah, OPT, ada people time, ada people commitment kan, apa semua kan. So, sama dengan ingat sini. Kita bersama-sama mengembangkan, bukan mengembangkan diri. Okey, diri maintain lah kan. Okey. Yang kita kena kembangkan adalah jumlah ejen, betul? Kan kita nak dapat kuantiti. Okey. So, bersama-sama berjemaah kita rekrut ramai lagi ejen. Okey, sebab ramai lagi dekat luar yang perlu dibantu, ramai lagi yang boleh dapat manfaat dengan joint team kita. Betul? Jual produk yang bagus, you jaga punya quality produk, servis apa semua kan. So, ramai akan dapat manfaat tu. Tapi, baru semalam, saya ada nak share, saya ada satu kisah nak share dengan anda. Nak dengar ke? Anda nak dengar ke? Tak payah kisah ni ke nak saya teruskan je? Berapa ramai yang nak dengar kisah satu orang leader ni, yang dia baru je bertanya dengan saya. Dia ada satu isu. Sebab dia dah buat, dia dah buat sebulan, dia dah buat sebulan. Berapa ramai yang nak dengar? Boleh komen dekat bawah. Kalau tak, saya tak nak cerita. Cuba komen kat bawah. Right. Saya faham. Saya faham biasanya ramailah yang nak dengar kan, sebab cerita kan macam best. Alright. Kisah dia, seorang leader ni, dia founder lah, dia HQ, dia lelaki yang dia dah sebulan lebih buat sistem ejen. Dan dia dah ada 7 orang stokis, 6 orang ejen dan 4 orang dropship. Dia bertanya, ada dua isu dia. Dia dua isu dia. Satu, dia kata, kenapa ejen dia ada ataupun ejen dengan stokis dia ada yang tak nak ada pasukan. Maksudnya dia tak nak pun ni, dia tak nak ni. Tapi dia lebih suka buat personal sale. Satu isu dia, kembangkan pasukan, tak nak. Tak nak kembangkan pasukan. Yang kedua isu dia apa isu dia? Isu dia saya cerita dulu isu pertama. Isu pertama dia tak nak kembangkan pasukan. Jadi kenapa, soalan dia ringkas je, puan, kenapa dia punya team tak nak kembangkan pasukan? Jawapannya apa? Jawapannya adalah lumrah dalam sistem ejen,
takkan semua pun nak kembangkan pasukan. Okay, you kena faham. Dan kita tak boleh paksa. Weh, Ahmad nama dia. Ahmad nama anak aku tau. Kenapa nama Ahmad? Okay, Ahmad kenapa dah join team agent, tapi tak nak kembangkan ni, tapi nak buat sales seorang-seorang je. You tahu tak kalau dengan team agent you kaya apa semua ni kan? Okay, sebenarnya memang mentaliti orang berbeza. Okay, ada orang yang kita boleh buka minda dia. Ada orang yang nampak peluang tu, dan ada orang yang sanggup bagi komitmen tu untuk jadi leader dan kembangkan bisnes dia sama-sama. Okay, dan dengan team agent dia nampak yang peluang bila share rezeki, bila kita bila share rezeki lah apa benda ni, jadi lebih kaya kan, jadi lebih kaya bersama-sama. Okay, dan lagi cepat lagi boleh dapat duit yang lebih banyak, walaupun volume kita makin sikit kan, tapi sebab kuantiti jadi kita boleh dapat lah. Okay, so kita tak boleh nak paksa. Jadi apa yang anda perlu buat adalah you boleh asingkan dua, team A dan team B. Bukanlah kita kata okay, kau team A kau team B, tak. Kita just bagi tahu dia orang, okay tak apa, you boleh ni, sebab kita ada stokis A dan stokis B. Kalau stokis A ni dia akan berkembang dengan team. Jadi kita akan guide macam mana you nak berjaya dengan you punya team, macam mana you nak ada ramai dropship apa semua. Ada orang yang suka benda-benda macam tu tau. Kadang bukan sebab duit pun, kadang sebab dia rasa glamour, sebab dia jadi leader kan. Tapi mostly sebab duit lah. Kan? Sebab dia nampak bila kita kerja sama-sama, bukannya kita, tapi ejen kita pun kita dapat bantuan. Tapi ada orang yang tak nak. Okay, you tak boleh paksa. Okay, ataupun you boleh jadi stokis B. Stokis B yang tak perlukan team, you boleh jual personal. Yelah, kalau mungkin lah dia punya stokis tu pun kerja ke kan, you nak jaga team macam mana, lebih baik tak payah ada daripada ada. You jangan buat sistem agent kalau you tak boleh guide dia punya agent. Tolonglah jangan menyusahkan agent ni. Kata dah janji lah nak guide lah apa semua, tapi memang sibuk kan, so tak payah. Sebab bila kita buka peluang sistem agent ni, okay, kita ni dah buka harapan dekat orang join dengan penuh harapan. Jadi sebagai leader, jadi dah leader yang bertanggungjawab. Okay, jadi isu yang kedua dia adalah, okay, simple je soalan dia. Yuran dropship. Yuran dropship tu nak pergi ke mana? Ada tak yang buat? Yuran DS tu nak pergi ke HQ ke, pergi dekat stokis atau agent? Okay. Sebab siapa boleh jawab? Contohlah dia kenakan yuran dropship kan. Okay, berapa ramai kat sini yang dia buat dropship dan dia buat percuma? Berapa ramai? Cuba komen. Saya nak tahu berapa ramai kat sini yang dia buka peluang dropship, tapi dia buat percuma. Okay, apa yang saya boleh advise adalah cuba untuk buat yuran komitmen. Okay, walaupun sikit lah, walaupun RM10 kan. Sebab apa kita nak lebih berkualiti sikit. Tapi mungkin kalau newbie kan, memang baru sangat-sangat nak start, tak salah pun nak buat percuma ni. Mungkin daripada ramai-ramai tu akan ada 10 ke 15% yang memang serius. Jadi kalau nak tambah lagi percentage yang serius ni, mungkin boleh kenakan yuran komitmen sikit je. Ataupun semudah dengan beli produk bayar ni, dapat ni satu macam sampel ke apa benda ke, macam tu kan. Jadi ada sikit yuran komitmen. Yuran ni anda akan dapat ni satu package ni apa semua kan. Okay, so dia tanya, okay, yuran dropship, dia buat yuran dropship dalam RM8. Okay, RM8. Jadi yuran dropship tu nak pergi ke mana? Pergi ke HQ ke, pergi ke stokis atau agent yang rekrut tu. Sebab yang rekrut tu agent ataupun stokis, dia orang rekrut dropship. Okay, so yuran sebenarnya adalah okay, milik siapa? Takkan milik kita kan? So mestilah milik, mestilah milik, bukan milik kita, antara milik HQ atau stokis atau agent ni, betul? Faham tak? Kalau tak lawak, kalau tak anda tak ketawa tu maksudnya tak sampai. Okay. Okay, so tak apa. So jawapannya adalah milik HQ. Sebab apa?
Sebab apa? Yang pertamanya hujahnya adalah pertama dia sebab bila seseorang pengedar, jadi pengedar kita, jadi pengedar syarikat kita, tak kisahlah dia bawah siapa pun kan, dia bawah stokis mami ni ke, mama ni, ibu ni ke, apa benda ke. Tapi dia ejen HQ, betul? Dia pengedar HQ. Jadi bila dia jadi kita punya ni, you boleh cakap macam ni, bila pengedar jadi pengedar kita, HQ bertanggungjawab sepenuhnya untuk plan pembangunan ejen ni. Jadi yuran komitmen tu adalah untuk dia punya perkembangan dia lah, perkembangan ejen tu. Jadi bila seseorang bila seorang stokis tu dah tak jadi lagi, jadi adakah dropship dia dah tak jadi? Of course dropship dia masih pengedar kita, unless dia punya dropship yang keluar juga, betul? Jadi kat sini nampak tak kenapa dia bawah HQ, kenapa yuran komitmen tu pergi ke HQ. Satu lagi, katalah anda bukan anda lah, si jemaah ni dia buat macam ni, tapi dia jemaah ni leader ni dia ada stokis bawah dia, yang mana stokis dia kurang berakhlak mulia. Di mana dia tugas dia dia tak buat sale pun, tapi dia rekrut ejen, dia rekrut ramai-ramai. Kebetulan dia ni ada macam grup WhatsApp taman dia apa benda ke. So bila dia buat macam tu, dia dapat 100 orang. 100 orang kalau yuran RM7, dah berapa? RM700 tau. RM700 tu banyak kan? RM700 tu banyak lah. RM7 pun duit kan? 700 apatah lagi duit lah. Banyak juga. So kalau banyak juga, apa jadi? Mungkin stokis-stokis ni dia buat duit kat sini je apa semua. Dia sebenarnya dia jadi stokis kita, dia nak jual produk ke nak jual ni yang tadi ni. Dia bukan yang buat duit daripada situ kan. So dah jadi apa? Bila jadi lagi tak baik bila stokis ni, jemaah ni punya stokis tadi tinggalkan dia orang punya ejen bawah-bawah ni, dah tak nak buat bisnes. So jadi kita punya HQ akan tercemar nama, betul tak? Tercemar nama baik. Sebab dropship tadi ramai-ramai ni dah join kita punya syarikat sebagai pengedar, tapi tak dapat bimbingan. Dia akan cakap dekat orang lain lah. Dia akan jadi bad marketing guys tu. Word of mouth. WOM. WOM. Word of mouth. Word of mouth marketing adalah satu marketing yang very powerful. Very powerful, di mana orang lebih percaya apa yang orang cakap pasal kita daripada apa yang kita cakap pasal kita. Betul tak? Siapa setuju? Biasa kalau macam orang cakap kan, dia ni company ni memang penipu lah. Aku jadi ejen dia, kata bayar yuran komitmen walaupun RM10 ke kan, walaupun RM5 sekalipun, kalau dia punya dalam terma kita dah bagi kan, stokis pun bagilah terma tu, anda akan dibimbing, ada dapat kelas training 3 hari lah apa benda kan. Walaupun dengan RM5 ke RM10 ke, anda tak boleh pandang yuran tu kecil bagi anda, mungkin tak kecil bagi orang lain. Orang kata apa, macam satu pepatah tu, sampah bagi kita mungkin emas bagi orang lain. Tapi tu bukan pepatah official lah. Macam mana tak boleh faham kan, boleh terdengar pepatah tu. So tak semestinya RM5 tu kecil, bagi dia orang pun kecil tau. Bagi orang lain mungkin besar. Jadi apa yang jadi, dia orang akan cakap HQ ni brand ni tak baik. Dia akan cakap, dia akan sampaikan ni word of mouth ni, dia akan sampaikan kata dia dah join tapi tak ada apa-apa bimbingan ke apa. Jadi itulah alasan dia untuk anda bagi tahu yuran dropship tu pergi ke HQ, sebab HQ yang akan uruskan ini. Jadi anda pun kena pastikan HQ, tolong pastikan database ejen yang dropship yang tadi tu yang baru join apa semua tu, tolonglah janganlah biarkan ejen dengan stokis je pegang. Sebab apa? Dia punya database apa? Database tu apa? Mungkin dah ramai yang tahu.
mungkin ada juga yang belum tahu. Okay, database tu adalah data orang untuk kita contact dia. Okay, saya nak kata dalam bahasa mudah dia lah, saya cakap bahasa mudah je. Okay, katalah anda masuk ke kedai kasut. Okay, anda pun shopping kasut kan. Anda shopping kasut. Lepas tu salesman tu datang layan apa semua. Okay kak nak size apa ni. Okay, anda pun try. Tapi anda tak ada rasa nak beli lagi masa tu. Jadi anda pun keluar. Okay, anda pun keluar daripada kedai tu. Biasalah kita window shopping kan. Apa jadi kalau apa jadi biasanya? Biasanya dia orang tunggu je lah kita datang balik. Kalau kita tak datang dah, tak adalah kan. Dia tak dapat sale tu lah. Okay, tapi kalau kita datang balik baru dia, mungkin kalau kita beli baru dia dapat sales tu. Tapi apa jadi kalau dia ada database? Database apa? Database iaitu nama dan nombor phone. Dua ni je. Email mungkin macam banyak sangat lah pula nak minta kan. So nama, nombor phone. Apa jadi? So bila kita balik je, orang salesman tadi tu boleh contact mungkin kedai tu punya marketing lah. Okay, kedai tu punya marketing, orang marketing dia akan contact. Thank you. Nama kan ada, kalau anda personalize lagi okay, personalize nama. Thank you Anis sebab datang ke kedai kasut Barbara Shoes petang tadi. Harap anda salam ceria. Okay, so database ni, dengan database tu dia boleh ingatkan kita. Dia boleh cakap thank you. Dia boleh doakan kita. Dia selamat. Macam sekarang bulan Merdeka kan, contohnya. Okay, selamat Hari Merdeka. Selamat bercuti dengan keluarga tercinta. Saya doakan anda terus bla 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 bla. Okay, lepas tu tak lama lepas tu dia boleh cakap okay, sales jualan ni beli satu percuma satu. Jadi ada kebarangkalian daripada 100 orang di blast message tu, ada kebarangkalian dia dapat sales yang lebih sebab dia ada database. Betul? So macam itulah juga dengan anda. Okay, leader tolong ada database agent. Okay, ejen-ejen baru kan, usahakan. Mungkin mungkin kalau bila start baru sangat ni anda belum nak fokuskan lagi, tak apa, it's okay. Mungkin ejen dengan stokis yang anda rasa dia susah nak bagi komitmen, nak collect database apa semua kan, you boleh sarankan buat Google Form yang simple je. You daftar kat sini, cakap dekat dropship baru, daftar dekat Google Form. Contoh kalau you belum ada sistem lagi, belum guna sistem apa-apa lagi, boleh gunakan Google Form yang free tu. Jadi Google Form tu boleh suruh leader submit dekat you setiap hujung bulan. Dia punya task lah. Itu macam kata tanggungjawab dia lah, tanggungjawab stokis, tanggungjawab leader kan, tanggungjawab agent master agent ke. Okay, so at least apa jadi kalau leader tu dah tak nak lagi jadi agent kita, dah tak nak jadi stokis kita masih ada database dropship tu. Okay, agent-agent yang bawah-bawah leader yang dah pergi tadi, stokis yang dah pergi tadi. Faham? Okay, jadi mungkin daripada 100 orang mungkin akan ada 40 orang yang tak nak lagi sebab leader dia dah tak ada. It's okay, kita dapat juga at least 30-40 orang daripada tak dapat langsung. Betul? Okay, so kita kena keep contact dropship ni apa semua ni. Mungkin sebulan sekali HQ boleh send SMS. Thank you ni join kita punya team. Harap anda dapat pengalaman yang terbaik sepanjang jadi dropship sepanjang jadi agent kita. Macam itulah. Contoh macam tu. At least kita cari sebab untuk berhubung dengan database kita tadi tu. Dropship tadi itulah. Okay. So itulah dua isu yang si leader yang founder tadi bertanya. Okay, itulah kisah yang saya nak kongsikan. Alright. So kita dah share kan 3 kunci dalam rekrutmen, iaitu 3K. K yang pertama tadi apa? Quantity baru, quality. K kedua consistent, K ketiga kembangkan. Alright. So, boleh tak kita teruskan ke kita nak stop dulu? Okay. Cuba komen.
Siapa yang masih lagi bersemangat dekat sini? Cuba komen I. Cuba komen I. Right. Okay. Okay, bonus hari ni. Sebab saya seronok, audience sangat-sangat responsif, sangat positif, sangat bersemangat. Okay, saya nak tanya kat sini, okay. Berapa ramai yang kat sini yang nak rekrut 10 kali ganda jumlah ejen dalam masa 2 minggu dari hari ni? Cuba komen. Saya nak sangat. Okay. Berapa ramai kat sini yang nak rekrut 10 kali ganda jumlah ejen dia dalam tempoh 2 minggu dari hari ni? Cuba komen. Okay. Saya nak sangat. Okay. So, untuk rekrut, untuk rekrut ejen, sebenarnya banyak, terlalu banyak yang kita boleh kongsikan. Cuma dalam sesi kali ni, kita tak sempat lah nak kongsi semua. Sebab macam saya cakap tadi, anda kena faham dalam nak buat sistem ejen, nak buat sistem ejen bukan rekrut je yang penting, tapi urus, rekrut dan urus. Betul? Jadi anda kena faham macam mana dia punya flow, apa kunci-kunci dia, apa dia punya elemen penting dalam pembinaan sistem ejen yang powerful, yang tak membazirkan masa anda dan bazirkan masa ejen anda. So anda kena belajar dulu apa foundation dia. Tapi kita ada kelas yang mastery ataupun advance, yang mana kita akan kongsikan banyak, orang kata, proven teknik untuk kembangkan ejen lagi. Dalam masa yang singkat dan mudah. Cara dia mudah. Tapi hari ni sebab anda sangat-sangat supportive, saya nak kongsikan berapa yang saya nak kongsikan teknik untuk rekrut ni. 1, 2, 3 cara proven, 3 cara proven untuk anda rekrut. Saya akan cerita seberingkas lah. More detail nanti dekat advance nanti. So saya nak bagi tunjuk dulu apa orang kata strategi untuk rekrut, contoh-contoh strategi untuk rekrut yang mana berkesan, proven berkesan. Jadi saya akan share sikit hari ni, yang pertama adalah cuba, yang pertama dalam rekrut apa strategi. Rekrut customer sedia ada. Alright? Customer sedia ada. Kenapa customer sedia ada? Sebab first kali dia dah dapat value. Dan dia dah ada user experience. Tahu tak? Di sebalik seorang akan ada 13 orang yang akan follow orang tu. Faham tak? Dia nisbah dia 1:13. Contoh. Bila ada contoh page hiburan tu lah, contoh macam Siakap Keli ke, Omedia ke, ada komen artikel. Artikel ni dia ada share pasal jangkitan dekat ni lah, apa benda ni, apa semua bila seorang komen, bila kawan kita komen, kita akan nampak apa yang macam latest komen tu, komen kat bawah tu, kita akan tengok antara komen tu akan naik nama kawan kita. Tahu tak? Orang tu komen lah, contoh orang tu komen, tahu tak, saya pakai ni memang berkesan. Ni memang saya guna sendiri, saya tak jual, tapi saya kongsi je sebab saya dulu pernah kena juga jangkitan ni, apa semua ni, saya guna benda ni. Tahu tak, daripada situ je akan ada 13 orang lain yang akan turut mencari produk tu. Biasanya dia nisbah yang average lah, kebiasaannya. Bukanlah kata produk je,
dia produk ke, dia suka makan dekat kedai Pak Ahmad ni apa semua sedap lah apa benda, orang akan cari. Ada 13 orang lagi sekeliling dia, sekeliling kita ni akan ikut apa yang apa yang kita buat, apa yang orang ni buat tadi tu. Faham? So, katalah anda ada customer tu yang dah jadi you punya customer yang dah jadi you punya customer. Macam pelik kan? Customer yang dah guna you punya produk. Okay? Okay, customer tu dia share ni apa semua. Okay, contohnya dia kerja dekat office apa semua. Aku tu kawan-kawan dia tegur lah, kau punya muka macam makin flawless lah kan. Dah lah ni apa, sebelum ni nampak macam ni kan dah lain lah. Orang lain pun akan terikut-ikut. Orang lain tu dia akan mudah lagi nak influence. Sebab apa? Dia akan cerita, "Kau tahu tak, aku ni susah gila aku macam ni. Aku dulu try macam-macam kot kan, aku dah try ni apa semua." Bila dia cerita macam tu penuh emosi kan, orang lain pun akan terjentik lagi emosi ni. Dia pun cerita, "Sebenarnya aku ni aku guna produk ni, lepas tu aku macam ni, aku exercise ke apa benda ke, so aku minum air lemon setiap pagi." Orang lain pun nak juga. Contoh. Okay, so bila you ada customer yang macam ni kan, you dah dapat you punya result. So customer sendiri ni, customer macam ni lah, okay, semua customer you ni cuba untuk convert kepada you punya agent dropship ni. Okay, sebab dia orang dah guna, dia orang happy dengan you punya produk dan dia orang nak juga buat duit. Okay, you boleh offer untuk jadi you punya agent. So you akan dapat calon agent yang orang kata seriously lah. Saya cakap sebab saya dah buat. Okay. Saya tak ceritakan apa yang kita tak buat. Kita cerita apa yang kita buat. So kita ada produk dan produk kan. Okay, produk tu orang memang dah guna, memang beribu-ribu pun dah guna. Jadi kita senang nak dapat agent. Okay, so kita offer. Bila dia dah jadi agent tu, dia boleh cerita, "Aku ni macam ni memang senang lah apa semua kan." Okay, faham? So macam yang saya cerita tadi tu lah, contoh dia tadi tu, you akan dapat calon agent yang sangat-sangat berkualiti, yang boleh influence orang lain juga. Mungkin kawan-kawan dia balik kampung, family apa semua kan. Okay, so rugi sangat kalau you terus cari agent tapi you abaikan you punya customer. You ingat customer, agent kena cari baru. Tak. Okay, agent yang paling berkualiti yang you boleh dapat adalah daripada customer you sendiri. Faham? Okay, boleh? Okay, boleh tak kita teruskan hari ni? Boleh tak kita teruskan? Boleh komen kat bawah? Boleh! Alright. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua adalah saya nak sharekan iaitu untuk rekrut, you boleh bagi jaminan yang kurang waras. Okay, bagi jaminan kurang waras. Right. Apa maksud kurang waras? Okay, contoh dia you all tahu tak macam Pak Long kan, sekarang ni kan Pak Long umur 30. Okay, Pak Long umur 30. Sekarang ni kita orang tengah plan nak bina rumah dekat Bulan. Okay, right, faham tak? Nak bina rumah dekat Bulan. Okay tak? Dengar tak? Okay, kurang waras kan? Actually tadi tu memang je. Okay, contoh kurang waras tu adalah benda ya betul. Contoh macam tu lah. Dia kena macam tu. Yang tadi tu contoh je. Okay. Janganlah bina rumah kat Bulan. Yang kat bumi pun tak banyak lagi yang terbina kan. Baru beberapa rumah ada. Okay, silalah bina dekat bumi Pak Long. Alright. So tadi apa? Bagi jaminan yang kurang waras. Okay, apa contoh dia? Yang you boleh buat adalah, okay, you boleh buat iklan yang di mana you boleh cakap modal ejen kita adalah RM400. Okay, RM400. Tapi promosi bulan ni kita ada 50%, iaitu RM200 sahaja. Dan yuran adalah 100% akan dikembalikan. Contoh macam tu.
Okay, contoh 100% yuran ni akan dikembalikan balik. Betul, serius. Okay, kita nak dapat ramai lead kan, ramai yang bertanya pasal package agent ni apa semua. Okay, itu contoh. Okay, anda boleh fikirkan lagi lah apa yang lain. Okay, sebab apa? Sebab apa orang akan bertanya? Sebab orang nak jadi modal, tapi diorang takut risiko yuran burn, modal burn. Modal diorang dah keluarkan RM200 contohnya, terbakar, tak dapat pulangan apa semua. So kita boleh buat berbeza daripada orang lain. Sebab bila kita keluarkan produk, okay, bila kita leader ke founder kan, kita nak keluarkan produk, kita nak mulakan bisnes, cuba tanya diri kita dulu. You kena jawab soalan-soalan basic yang wajib. Contoh soalan tu macam, okay, kenapa orang nak pilih you, bukan you punya kompetitor? Okay, kenapa? Cuba jawab. Cuba jawab, nantilah kan jawab sendiri. Okay, kenapa orang nak pilih you punya produk, bukan you punya kompetitor punya produk? Okay, sebab apa? So sama juga dengan you buat sistem agent. Kenapa orang nak join team agent you, bukan team agent produk yang sama dengan you? Dia pun buat sistem agent, kenapa dia pergi dekat you? Sebab kita ada money back guarantee. Contoh macam tu lah, USP kan, unique selling point. Unique selling point. Selling point. Okay, sebab apa orang nak join team agent kita? Sebab kita ada money back guarantee. 100% kita dapat yuran apa, modal agent akan dikembalikan. Memang insyaAllah ramai lagi yang akan PM. Okay, so orang akan tanya, okay, sebab apa? Sebab apa saya buat macam tu? Sebab okay, apa yang anda boleh buat adalah, okay, dia bila stokis ke, okay, stokis pun boleh. Stokis contohnya yuran RM2,000, tapi kita akan pulang balik. Kalau you tak jadi, kalau you tak dapat hasil, kita akan pulangkan balik. You akan dapat ramai lagi calon kan, betul tak? Sebab apa you boleh buat macam tu? Sebab berserta dia kena follow you punya modul pembangunan 14 hari contohnya, ataupun 30 hari. 30 hari pun okey juga. 30 hari di mana setiap hari tu dah ada dah. Hari pertama dia kena macam ni, dia kena tambah kawan Facebook, penuhkan dia punya kawan apa semua. Kalau contohnya kawan di Facebook dia sikit kan, contohnya dia kena ni. Hari kedua you dah penuhkan lah dia punya modul tu, modul secret untuk perkembangan agent. Jadi dia kena post tu kat Facebook ke apa benda lah, segala-gala tu plan-plan pemasaran, macam mana cara tarik pelanggan yang berkesan untuk diorang boleh buat. Okay, itulah syarat dia. Kalau betul, sebab apa? Sebab first of all you tolong pastikan benda ni memang menjadilah. Sebab kalau macam kita sendiri, kita memang dah buat, memang stokis tu tiba-tiba dia join, bulan kedua dia dah boleh restock dalam 10,000 sebulan. Dia restock tau, beli barang, which is sale dia mungkin banyak lagi lah. Ada servis yang macam tu, lebih lagi pun ada. Ada 20,000, 30,000 ada. Dia boleh beli barang dekat HQ dalam masa 2-3 bulan je. Dia dah belajar apa semua, kita bagi support apa semua kan, dia follow betul-betul, dia jadi anda boleh buat, cuba macam tu. Untuk ejen baru yang lepas ni, diorang akan dapat guide daripada you berapa hari kan. Dia boleh follow modul apa semua. Kalau you boleh check, dia boleh send aktiviti dia apa benda, dia screenshot ke apa ke bukti yang dia buat tu. Kalau dia ni buat tapi memang tak jadi, dia boleh refund balik. Mungkin dalam ramai tu mungkin ada seorang dua je yang refund, tapi berapa ramai pula you pun dapat ejen yang power. You dapat calon ejen yang best. Okay, yang berkualiti, betul. Sebab dia dah follow you punya guide, dah follow you punya modul training apa semua, betul. Okay, so tadi bagi tawaran yang kurang waras. Okay, kurang waras, bukan tak waras langsung. Kalau kurang waras tu, contoh lain dia zero modal agent, bukan zero modal dropship tau. Maksudnya zero modal agent. So biasa agent kan ada kena keluarkan, kena beli barang apa semua. Ataupun you boleh buat agent untuk stokis, dropship untuk stokis, contohnya macam tu. Jadi siapa nak jadi dropship kat sini yang biasanya untung RM5, tapi kali ni saya nak bagi untung RM30. You boleh buat. Tapi kalau you kena pandai lah, you bagi dalam masa sebulan je ke 2 bulan je ke, at least kan. Kita ni sebab
orang, okay, ni lagi satu yang you kena tahu. Orang takut nak jadi yang pertama. Cuba. Okay, orang dia ada satu perasaan takut nak jadi orang yang pertama cuba. Kalau dah dia tengok orang lain dah berjaya, baru dia nak cuba. Okay, betul tak? So, macam mana you nak influence? Ramai lagi orang nak jadi you punya je sebab you confident. Tapi kan, macam susahnya nak dapat lah. Contoh kan, kalau you rasa macam tu, you kena make sure ramai lagi yang berani mencuba you punya tu. Jadi, macam mana you nak bagi orang berani, kan? Orang nak berani jadi you punya pengedar ni, you kena tawarkan benda-benda yang free dulu banyak. Bagi value, bagi dia rasa, betul? Bagi dia pengalaman jadi you punya dropship, tapi untung besar. Untung stokis. Lah, you rugi dalam masa sebulan, tapi you untung dalam masa setahun lagi, 2 tahun lagi. So, faham tak kat sini? Okay, saya nak kongsikan juga Okay, satu kisah dengan bukanlah kisah, satu benda yang betul. Okay, satu cerita betul pasal McDonald. Okay, berapa ramai yang nak tahu dekat sini macam mana McDonald dia dapat lagi ramai lagi orang yang makan dekat kedai dia. Okay, cuba komen. Nak komen apa nak Big Mac. Nak Big Mac. Macam tu. Nak Big Mac. Okay, komen lah sebab saya memang takkan bagi pun Big Mac tu. Okay, boleh beli sendiri. You boleh beli sendiri nanti. Okay, tapi saya akan kongsikan kisah McDonald ni. Okay, McDonald ni secara ringkas je lah saya cerita. Okay, dia ada keluarkan Happy Meal. Happy Meal yang kotak tu kan. Okay, saya memang tak boleh nak lukis betul-betul lah kotak dia. Sebab saya punya anak belum makan lagi benda-benda fast food ni sebab dia baru setahun lebih. Okay, jadi saya pun tak ingat sangat kotak dia. Kotak dia macam ni lah contoh dia. Happy Meal. Okay, dengan Happy Meal ni sebenarnya banyak benda yang terisi dalam ni. Ada set ni lah, ada toys lah, apa benda, ada burger, kentang apa semua kan. Okay, so dalam set Happy Meal dia buat apa? Dia buat budak family yang datang. Okay, kita kan kita mami, daddy, lepas tu bawa baby, bawa budak-budak, bawa anak-anak kan, pergi ke McDonald nak makan. Jadi kita pun nak belikan anak kita Happy Meal. Kita tahu tak Happy Meal ni tujuan dia apa? Tujuan dia McDonald nak introduce dekat budak-budak kecil supaya rasa dia punya McDonald. Dan budak tu yang tadi dah cuba makan tu, kan betul tak? Okay, sebelum tu Happy Meal ni McDonald tak untung mana pun tau. Sebab dia punya kos lagi apa semua, tapi dia jual harga yang biasa je. Dia tak ambil untung sangat kat sini. Asalkan budak tu makan dia punya burger daripada kecil, lepas tu budak tu akan membesar. Betul? Lepas tu budak tu jadi remaja, budak sekolah apa semua. Budak sekolah, remaja, naik sekolah menengah, dating pula college, kat college, lepas tu dating pun kat sini apa semua, sampailah ke tua. Sampailah ke usia kita ni. Kan makan McDonald. Contohlah, okay? Sebab apa? Daripada kecil dia dah rasa sedap pun. Walaupun McDonald tak untung kat sini, dia untung berapa belas kali ke puluh kali. 10 kali mungkin setahun. Kalau dah tu sampai ke 2, sampai ke 30, 40, beberapa ratus kali dah masuk McDonald. Okay, so nampak guys tu. So kalau McDonald pun buat, apatah lagi kita ni. Kita belum McDonald lagi kan. Okay, ke dah ada franchise McDonald kat sini? Right, franchisee apa nama dia, yang buka cawangan tu. Okay, mungkin ada kat sini, saya tak tahu. Sebab saya tahu dalam ni ramai orang-orang yang hebat. Okay. So itulah dia antara benda yang kita boleh ambil. Orang kata bukan pedoman lah, satu knowledge yang di mana bila kita bagi value, jadi kita akan dapat hasil dia nanti. Okay, jadi yang ketiga adalah rekrut. Macam mana nak rekrut ramai ejen lagi? You kena bagi value dulu, right? Apa contoh bagi
value dulu. Okay, apa yang you boleh buat? Okay, apa yang you boleh buat untuk ramaikan lagi ejen? Okay, tadi tu you dah bagi orang macam peluang untuk jadi ejen lah, apa benda free lah, apa benda semua saya dah share. Okay, betul? Okay, so untuk tips yang ketiga ni adalah you boleh buat, okay, untuk, okay, macam ni. Ya, contoh ni kan ikan. Alamak, ikan macam mana ikan kan? Ikan. Okay, ada banyak ikan. Sekarang ni you nak tangkap ikan. You nak tangkap ikan kan, nak bagi apa? Nak bagi biskut kucing tu ke? Nak bagi umpan kucing ni, cacing. Kibbles, ni cacing. You kena bagi cacing lah ni dekat ikan-ikan ni. So ada banyak ni, ada banyak ikan. Okey, ni semua ikan. Jadi untuk you dapat calon ejen, okey, untuk you dapat ejen, okey, you kena tahu diorang ni siapa. Siapa? Diorang ni usahawan. Usahawan ni nak apa? Usahawan, ada yang newbie, ada yang dah jadi ejen lain pun tapi dia tak suka, dia tak dapat training ke apa benda semua kan. So diorang ni yang berpotensi untuk jadi ejen kita. Ataupun orang yang dah diberhentikan kerja apa semua ni lah, tapi diorang semua nak jadi usahawan ataupun memang usahawan. So apa yang usahawan suka? Okay, apa yang usahawan suka? Contohnya panduan dapat RM2,000 berniaga di Shopee. Contohnya macam tu kan. Apa yang orang suka lah, apa yang usahawan suka. Okay, dan you kena ingat, dalam banyak ikan ni, umpan, walaupun dia ikan, okay, tadi you dah pilih betul nak bagi cacing. So you dah kenal lah, okay, dia ni usahawan, you dah tahu. So apa yang you nak umpan adalah, okay, diorang suka apa? Diorang suka duit, diorang suka ilmu. Diorang suka ilmu untuk berbisnes. Sebab, okay, saya suka nak bagi tahu, okay, siapa yang buat bisnes sekarang sangat-sangat beruntung. Sebab biasanya orang sekarang ni diorang dah tahu dengan ilmu boleh merubah hidup dia. Diorang percaya siapa yang ada ilmu bisnes, lagi cepat lagi diorang boleh pergi ke depan lagi. Macam anda lah, anda yang audience yang hari ni, yang tengah tengok saya cakap ni, okay, saya faham, saya seronok sebab anda mesti dah ada kesedaran tu. Anda tahu dengan ilmu dan pengalaman orang kan, anda boleh dapat shortcut. Itulah kan yang saya share ni. Shortcut untuk anda buat sistem ejen. Betul? Tanpa langgar dinding. Okay. So usahawan-usahawan ni anda boleh bantu dengan ilmu. Okay, apa yang anda boleh buat? Anda boleh buat beberapa topik untuk anda live, ataupun anda boleh buat kelas online percuma untuk calon ni. Anda boleh bagi free dulu. Anda pun sebagai leader, okay, tolonglah, okay. Saya memang tak pernah jemur jaga ni. Tolong jadilah leader yang berilmu. Jadilah leader yang berilmu. Sebab anda lah inspirasi kepada anda punya ejen. Jadi bila anda ada macam-macam ilmu, macam-macam lagi anda boleh sampaikan dekat dia punya team. Faham? Okay. Lepas tu, apa yang anda boleh umpah usahawan-usahawan ni, terutama yang suri rumah lah, apa benda kan. Okay, diorang ni dengan ilmu. So, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh set up kelas online. Kelas online tu anda boleh bagi percuma dulu value dia. Okay. Free kelas online. Contoh dia, contoh tajuk dia rahsia suri rumah jana 4 angka. Ataupun contoh lain, 2 lubuk untuk suruh rumah pula kan. Okay, 2 lubuk untuk suri rumah, buat duit tanpa keluar rumah. Okay, 2 lubuk. Mesti orang macam kalau boleh tajuk tu biar cipta, orang kata satu curiosity dekat orang. Untuk orang macam join. Sebab dah terlalu banyak kan jana pendapatan apa semua ni. So 2 lubuk untuk suri rumah jana pendapatan tanpa keluar rumah. Okay. So apa lubuk tu? Nak tahu tak? Okay, anda kena buat poster. Poster yang simple je. Okay. Poster tu ni gambar lah. Ni gambar orang nak bagi talk tu. Anda ke, ataupun anda boleh jemput. Kalau anda, tapi benda ni free kan. Kalau boleh, kalau anda sendiri yang tahu, lebih baik anda gunakan diri sendiri dulu. Modal diri dulu.
daripada anda nak kena spend apa kan. Sebab anda sekarang anda kena buat banyak kali. Bukan sekali benda ni kena repeat, konsisten. Okay, mungkin anda boleh bagi tahu ejen dengan stokis kan. Wah kan ni untuk join link Telegram. Okay, anda boleh buat poster ni. Apa tajuk dia tadi? Lepas tu masa, tempat, tarikh, masa, tempat. FB group ke apa ke? Group ke, Telegram ke. Lepas tu macam tu. Lepas tu anda tulislah anda punya nama company ke apa benda, nama brand ke apa benda kan. Okay, kan senang je edit dia, simple je, very very simple. Okay, lepas tu suruh diorang kumpulkan seramai mungkin lagi siapa yang nak belajar apa semua. Okay, untuk diorang ni join dia punya kelas online. Tapi jangan terlalu lama sangat. Mungkin anda boleh start dengan setengah jam dulu ke. Okay, asalkan orang dapat sesuatu. Setengah jam ke sejam lah. Okay, kalau 2 jam mungkin kalau anda tengoklah macam mana. Kalau sejam tu dah okey, sejam tu pun dah cukup dah sebenarnya. Cukup dah. Okay, anda boleh cakap. Lepas tu dalam tu lah anda selit, anda bakar orang lain yang dalam tu. Anda kena tunjukkan result. Okay, result ejen anda yang berjaya dah. Sebab tu saya cakap, daripada anda organize tu, anda wajib ada ejen contoh. Faham? So anda tunjukkan result. Okay, saya tengah nak lukis api saya tak tahulah api macam ni. Nampak tak? Macam keris pun ada kan. Result untuk bakar orang lain yang dalam tu. Memang dia orang datang untuk belajar, tapi selingan lah orang kata. Okay, selingan yang untuk buka dia orang punya fikiran tu. Okay, dia orang boleh buat pendapatan, dia orang dah seronok, dia orang dapat ilmu. Okay, mungkin kali ni anda nak ajar ilmu Instagram, macam mana panduan bisnes mudah, dah lengkap untuk Instagram. Contoh macam tu. Ataupun macam mana berniaga dekat Telegram, macam mana buat channel Telegram boleh naikkan sale anda 5 kali ganda. Contoh macam tu. Okay, lepas tu anda pun buat kelas, minggu ni kelas, seminggu 2 kali. Contoh macam tu kan. Kan anda nak result cepat kan. So lagi fast action, fast result. Okay, ingat ni fast action, fast result. Okay, saya lupa ada sambungan yang tadi tu. Okay, yang tadi tu, yang leader tadi yang tanya tu, dia punya stokis, dia kan yang tadi tu lah, yang tadi yang apa, yang dia share pasal yuran komitmen tu nak pergi ke siapa. Dia tanya macam tu kan. Okay, so dia cakap lagi dia punya jumlah stokis dah ada, dia buat sebulan lebih. Stokis 7, ejen 6, dropship dia 6, berapa tak tahulah, kurang dari 10. Okay, dia kata okey tak ke slow sangat? Dia kata okey. Jawapannya apa? Jawapan dia okey kalau memang dengan jumlah tu dah capai target dia. Sebab bila you buat sistem ejen, you kena tahu berapa target HQ nak dapat. Contoh HQ 100,000. Kalau you ada 10 stokis yang boleh restock 10,000, 10,000, betul lah, 10,000. Kalau you nak ada ni 1,000, dia punya modal stokis, so you kena ada 10 kan. 10 ni, 10,000 bagi 1,000 kena ada 10 orang stokis. So dengan 10 stokis ni pula berapa nak dapatkan 1,000 ni, nak kena ada berapa orang ejen. Okay, yang tu memang basic lah yang you kena tahu. Betul tak? Macam mana, berapa jumlah you kena ada. So saya cakap, kalau dengan contoh you target 50,000 sebulan, kalau dengan jumlah itu you dah dapat, so cukup lah. Tapi kalau belum dapat, fast action, fast result. So you kena lagi speed lagi kau punya. Sebelum habis 2020 ni, buat yang betul-betul, buat yang terbaik. Nak masuk tahun baru nanti, betul? Okay, so fast action, fast result. Saya memang percaya benda ni. Jadi apa lagi tadi? Okay, so dia boleh buat banyak kali. Buat seminggu 2 kali ke, seminggu sekali ke, terpulang. Okay, anda boleh buat. So dah kumpulkan ramai-ramai. Dalam tu you kena bagi inspirasi, atau you kena bakar ejen contoh, you kena tunjuk testimoni ejen-ejen yang berjaya kan. Tapi ilmu tu jangan lupa bagilah. Dah janji kan.
Macam mana contohnya teknik Instagram ke, zero cost marketing yang berkesan, yang paling senang nak buat. Macam mana you strategi live dalam Facebook untuk dapat customer. Okay? Macam-macam lah you boleh buat. Okay? Umpan, you bagi value. Okay? Bila orang dah dapat value, okay? Bila orang dah dapat value, orang lebih mudah untuk berjual belilah dengan kita. Okay? Sebab dia dah dapat sesuatu. Macam customer tadi, customer dia senang nak jadi agent sebab dia dah dapat pengalaman, dia dah dapat value daripada produk kita tu. So sama juga dengan calon-calon usahawan tadi ni. So you boleh buat banyak kolam. Banyak kolam tu maksudnya banyak umpan lah. Mungkin ada orang yang suka macam teknik Shopee, ada yang suka Instagram, ada yang suka Facebook Live, ada yang suka belajar macam mana guna status WhatsApp. Contoh macam tu lah. Anda boleh pelbagaikan anda punya umpan. You kena bagi value dulu. Faham? Okay. So alright. Okay. Kita dah sampai ke, okay, kita dah cover tadi apa? O-R-T. Kita dah cover ni, dan kita dah 1 jam 10 minit macam tu. Sekarang ni kita nak cover ni T, iaitu training. Okay? Training. Okay, untuk T, E, R, kita akan bersambung selepas ni, okay? So, kita take 5 dulu. Okay, so jangan lupa kita akan continue dengan T. Okay, T iaitu training. Okay, itu saja setakat ni. Kita akan jumpa nanti, okay? Assalamualaikum.